Assalamualaikum. Saya Muhammad Hafizuddin Berosli, nombor metrik 17 DDT 20F1049, bersama Muhammad Nabil Najib bin Muhammad Hussein, nombor metrik 17 DDT 20F1045, dan juga Muhammad Nuruddin bin Muhammad Abdullah, nombor metrik 17 DDT 20F1035, ingin membentangkan tentang pembentangan yang bertajuk Hak Jiran. Apa yang dimaksudkan dengan jiran? Dari segi bahasa, jiran berasal dari bahasa Arab yang membawa maksud orang yang tinggal bersebelahan atau tetangga. Dari segi istilah, jiran adalah orang-orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah, bersebelahan kampung, daerah malahan lebih besar daripada itu. Jiran juga bererti ahli-ahli 40 buah rumah setiap penjuru yang mengelilingi rumah individu. Hak jiran yang kadang-kadang dilupakan oleh masyarakat moden sekarang, ia terbagi kepada tiga. Yang pertama, kepada jiran Muslim yang mempunyai pertalian saudara, mereka mempunyai hak sebagai seorang Muslim, hak sebagai saudara, dan hak sebagai seorang jiran. Kepada jiran Muslim yang tidak mempunyai pertalian saudara, mereka mempunyai hak sebagai seorang Muslim dan juga hak sebagai seorang jiran. Kepada jiran yang bukan Islam, mereka mempunyai hak sebagai seorang jiran. Seterusnya saya serahkan kepada Nuruddin. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nuruddin daripada kelas DDT 2A, nombor metrik 17 DDT 20F1035. Okey, untuk mengenai tajuk hak jiran, kita akan sambung pada poin hak sebagai orang Muslim. Okey, sesama Muslim harus saling tolong menolong. Hal ini kerana manusia diciptakan Allah adalah sebagai makhluk yang tidak boleh hidup sendirian. Agar merapatkan ikatan antara sesama Muslim, Rasulullah telah mengajarkan beberapa hal yang mesti diperhatikan, iaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seseorang Muslim kepada Muslim lainnya ada 6. Dikatakan, apa saja wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apabila berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila ia meminta nasihatmu, maka nasihatilah. Apabila ia bersin, lalu ia memuji Allah, maka doakanlah. Apabila ia sakit, maka jenguklah. Dan apabila ia meninggal dunia, maka ikutlah ke pemakamannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahawa agama Islam merupakan agama yang penuh kasih sayang terhadap sesama Muslim. Agama Islam penuh cinta dan persaudaraan yang senantiasa harus dipupuk setiap hari. Okey, seterusnya adalah hak sebagai saudara. Islam adalah agama yang dibangun untuk saling menyayangi dan mengasihi. Bahkan antara satu Muslim dengan Muslim lainnya disebut sebagai saudara. Persaudaraan dalam Islam hadir melampaui batas-batas biologis dan geografis. Untuk menjaga kekukuhan tersebut, maka dibangun batasan berupa hak dan kewajiban dalam ukhuwah setiap Muslim. Adanya hak dan kewajipan ini pada dasarnya justru membuat persaudaraan antara sesama Muslim menjadi semakin kuat. Kerana itu, setiap Muslim dianjurkan untuk memenuhi hak huwa yang berlaku. Di antaranya adalah yang pertama, mencintai kerana Allah. Seorang Muslim diibaratkan sebagai satu tubuh, di mana ketika satu anggota badan sakit, maka anggota lain akan merasakannya. Hal ini baru akan terwujud jika antara setiap Muslim terjalin empati, di mana hal ini baru bisa hadir jika setiap Muslim menghapuskan keangkuhan dan ukhuwah dalam ukhuwah. Jadi kasih sayang dan cinta yang hadir adalah kasih sayang dan cinta atas dasar cinta kepada Allah. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi hal yang lain, dan juga mencintai seseorang kerana Allah adalah dua hal yang harus dimiliki seorang Muslim. Kerana dengan memiliki rasa cinta tersebut, maka seorang Muslim bisa merasakan bagaimana manisnya iman yang sesungguhnya. Yang kedua adalah mendamaikan yang berselisih. Juga termasuk hak huwa adalah mendamaikan dua orang yang berselisih. Maka hal ini juga merupakan perintah Allah yang ada pada surah Al-Anfal ayat pertama. Mendamaikan dua orang yang berselisih adalah salah satu kewajipan yang perlu ditunaikan oleh seorang Muslim. Kerana Islam menghendaki persatuan dan bukan perpecahan. Dalam mendamaikan, yang ketiga adalah jujur dalam jual beli. Saat dua orang Muslim saling melakukan jual beli, maka wajib bagi keduanya untuk melakukan jual beli dengan jujur. Jual beli harus dilakukan dengan niat baik, tanpa maksud menutup aib pada barang yang dijual atau menipu dengan harga jualnya. Kejujuran adalah salah satu sumber keselamatan. Jual beli yang jujur akan membawa keselamatan dan juga berkat dalam jual beli tersebut.
Apabila satu pihak, baik penjual atau pembeli, melakukan penipuan, maka keberkatan dalam jual beli boleh berkurang. Okey, yang terakhir adalah mendoakan kebaikan, ampunan dan kesejahteraan dunia dan agama. Hak watak ayat antara sesama muslim adalah mendoakan kebaikan padanya. Dalam Quran surah Muhammad ayat 19 pun Allah berfirman, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ayat surah Muhammad ayat 19. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Nuruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Najib bin Muhammad Husin. Nombor meja 17DDT20F1045. Saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya, iaitu tentang hak jiran. Jiran Muslim yang tidak mempunyai pertalian saudara. Mereka mempunyai dua hak, iaitu hak sebagai Muslim dan hak sebagai jiran. Hak sebagai Muslim. Kita perlulah sentiasa memberi salam apabila bertemu. Seterusnya kita bolehlah menziarahi ketika jiran sakit. Seterusnya kita boleh mendoakan jiran ketika jiran ditimpa musibah. Seterusnya hak sebagai seorang jiran. Sentiasa bertegur sapa jika tinggal berdekatan atau bersemuka. Membantu jika ketika memerlukan. Berkongsi rezeki jika berlebihan. Seterusnya ialah jiran bukan Islam. Mereka mempunyai hak sebagai seorang jiran. Contoh hak sebagai seorang jiran ini ialah kita perlu menghormati antara satu sama lain. Seterusnya tidak mengganggu ajaran masing-masing. Seterusnya sentiasa bertanya khabar antara satu sama lain. Penyelesaian masalahnya ialah memberi bantuan dan pertolongan apabila ditimpa kesusahan. Berziarah untuk merapatkan silaturahim antara satu sama lain. Kita juga boleh memberikan hadiah, sedekah atau makanan antara satu sama lain. Kita juga hendaklah menjaga kehormatan jiran tetangga. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum dan terima kasih.